Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Sementara kita menunggu insya-Allah peserta-peserta yang lain yang akan hadir dalam majlis ini, kita akan cuba ulang kaji kembali satu bab yang telah kita bincangkan pada pembelajaran yang lepas. Baik, pada pagi ini saya akan memilih bab itu pada isim isyarah. Isim isyarah. Dan isim isyarah pada pagi ini saya cuba ulang kaji berkenaan dengan isim isyarah. Tak nampak diagram tu Ustaz? Isim isyarah, apa kegunaan isim isyarah? Isim isyarah suatu kalimah yang ada di dalam kategori kata nama, dia bukan fi'il dan dia bukan haraf. Yang kedua, isyarah. Isyarah ini adalah tunjuk, kata tunjuk. Jadi bila sebut tentang isim isyarah ini, ada beberapa elemen yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari sudut jantina. Dia ada lelaki dan ada perempuan. Yang pertama. Dari sudut bilangan. Bila bahasa Arab ni begitulah dia punya sistem dia. Pertama, kena tetapkan jantina dahulu. Kemudian kena tetapkan bilangan. Contoh, kalau yang atas ni seorang, dua orang dan ramai, jamak. Ramai. Kemudian dalam isim isyarah ini perlu kita fahami dari sudut, bila sebut tentang kata tunjuk, maka objek yang ditunjuk itu sama ada jaraknya dekat ataupun jaraknya jauh. Jadi diterjemahkan dengan ini ataupun itu. Bahasa Melayu senang sahaja guna ini dan itu. Tetapi dalam bahasa Arab, kerana ada beberapa elemen-elemen yang dia fokuskan yang mungkin tidak ada dalam bahasa yang lain, iaitu pada jantina dan juga bilangan, maka isim isyarah yang digunakan itu lebih banyak kalimah-kalimahnya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Baik, di sini kalau kita lihat lelaki, seorang lelaki, maka lafaz yang kita gunakan adalah hadza. Hadza maksudnya ini. Tetapi ia refer kepada seorang lelaki, tidak boleh digunakan untuk selain daripada lelaki dan tidak boleh digunakan lebih daripada seorang. Jadi memang fokusnya kepada seorang lelaki. Dan kalau kita lihat kalimah ini, hadza, hanya satu sahaja lafaz yang digunakan, hadza. Okay. Satu sahaja lafaz yang digunakan, hadza. Berbanding dengan kalau kita lihat di bawah ini ada dua kalimah. Hadza ni
/hazaini. Okay, kalau kita bincang yang lebih detail lagi dari sudut ayat, setiap kalimah isim dia mempunyai kedudukannya. Okay, sama ada kedudukan depan atau atas atau bawah. Okay, ini pada kedudukan ayat lah. InsyaAllah apabila kita jumpa dalam Al-Quran nanti, saya akan memperincikan tentang kedudukan ini. Okay, jadi kalau kita lihat daripada kalimah haza ini, digunakan satu sahaja lafaznya. Sama ada kedudukan depan menggunakan haza, sama ada kedudukan atas menggunakan haza, dan sama ada kedudukan bawah menggunakan haza. Baik, haza ini dinamakan dalam istilah bahasa Arab, kalimahnya adalah kalimah mabni. Mabni maksudnya kalimah statik. Statik iaitu tidak berubah. Apa jua keadaan pun dia menggunakan perkataan haza. Tidak ada jumpa hazu, hazi, haza, okay. Haza, hazu, hazi. Tak ada, digunakan lafaz kita iaitu haza. Okay, kemudian untuk dua orang lelaki digunakan lafaz hazani ataupun hazaini. Okay, di sini ha tu kena matkan, kena buat dua harakah. Okay, walaupun dia tidak ada, kadang-kadang kita letakkan alif ataupun dia tidak letakkan mat, tetapi cara bacaannya adalah dengan memanjangkan hazani. Ha tu kena panjangkan. Haza ni kerana dia digunakan untuk memberi peringatan. Dipanggil ha litambih. Okey. Ini macam tu. Maksudnya dia nak bagi satu kesedaran kepada kita yang mana yang kita tunjuk. Kita ada menunjukkan pada sesuatu. Jadi haza ni dengan hazaini, dua lafaz yang digunakan. Dan lafaz ini bukan sewenang-wenangnya boleh digunakan, tetapi melihat kepada suatu kedudukan. Contohnya hazani ada alif dan nun di belakang. Ini digunakan untuk kedudukan depan. Ya, adapun hazaini ada ya dan nun di belakang, digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Okey, pertama hazani digunakan untuk kedudukan depan, hazaini digunakan untuk kedudukan atas atau bawah. Maka dalam situasi ini, dalam keadaan ini, maksudnya lafaz ini digunakan dalam bentuk berbeza pada kedudukan berbeza, ini dinamakan kalimah mu'rab. Kalimah mu'rab. Kalimah mu'rab ni kalimah yang berubah. Okay, kalimah yang berubah. Baik, seterusnya kita lihat kepada haula'i. Haula'i. Okay, haula'i. Haula'i adalah menunjukkan kepada lelaki yang ramai. Kalau kita lihat kepada lelaki itu 3 dan ke atas, dan kita nak tunjukkan ini adalah kaum muslimin. Ini adalah kaum muslimun. Haula'i muslimuna. Dan dia berada dekat dengan kita, maka lafaz yang digunakan adalah haula'i. Okay, kalau kita lihat satu lafaz sahaja digunakan, haula'i, sama ada kedudukan depan, atas atau bawah, masih lagi menggunakan haula'i. Okay. Jadi di sini menggunakan dalam situasi ini, kalau satu lafaz sahaja haula'i tapi digunakan pada semua tempat, maka ini dinamakan isim mabni. Okay. Isim mabni. Baik. Seterusnya kita beralih kepada kaum perempuan. Kalau kita nak tunjuk kepada seorang perempuan, hadhihi, ini adalah siapa? Contoh namanya Fatimah. Hadhihi Fatimah. Okey, hadhihi Hafizah. Ini adalah Hafizah. Contoh. Jadi kita gunakan satu lafaz hadhihi. Yang macam dengan lelaki, dia adalah mabni. Okay, dia adalah kalimah mabni. Okay, kemudian kita nak gunakan menunjukkan kepada dua orang perempuan yang dekat.
Okay, sama ada kita gunakan hatani ataupun hataini. Hatani ataupun hataini. Hatani pada kedudukan depan, hataini pada kedudukan atas atau bawah. Ini dinamakan isim mu'rab. Maksudnya dia ada perubahan kerana bergantung kepada kedudukan. Sama ada kedudukan depan, atas atau bawah. Baik, untuk yang ini, kedudukan ini insyaAllah saya akan jelaskan semasa kita buat praktikal pada ayat Al-Quran. Okay, supaya ada pendedahan awal lah sebelum kita masuk bab dia. Okay, nanti kita akan bincang bab dia. Kemudian haula'i. Haula'i sama dengan lelaki. Okay, perempuan, bila kita menunjukkan kepada ramai perempuan, kita menggunakan lafaz haula'i. Sama dengan lelaki. Lelaki pun kita menggunakan lafaz haula'i menunjuk kepada lelaki. Perempuan pun menggunakan lafaz haula'i. Walaupun lafaz ini sama, tetapi apabila dipraktiskan pada ayat, kita dapat membezakan sama ada haula'i yang digunakan ini untuk lelaki ataupun haula'i yang dijelaskan ini untuk perempuan ataupun gabungan lelaki dan perempuan boleh digunakan dengan lafaz haula'i. Haula'i digunakan untuk menunjukkan objek yang ramai dan perempuan yang ramai dan kedudukan perempuan itu adalah hampir dengan kita. Baik, selesai untuk kedudukan dekat, kita ambil pada bincang tentang kedudukan yang jauh. Okay, jauh. Iaitu dengan diterjemahkan perkataan itu. Bahasa Melayu senang saja digunakan lafaz. Tetapi dalam bahasa Arab, dia lebih detail lagi kerana perbincangannya melihat kepada jantina, melihat kepada bilangan. Kalau kita bincang pada ayat pula, kena bincangkan sama ada lafaz itu statik atau lafaz itu berubah. Sama ada mabni iaitu statik ataupun mu'rab iaitu berubah. Jadi dia punya perbincangan dia lebih detail lagi lah untuk kita memahami ayat Quran. Baik, kita lihat kepada lafaz lelaki, seorang lelaki kita nak menunjuk kepada seorang lelaki zalika Muhammadun, itu Muhammad. Okay, contoh orang tanya, aina Muhammad? Mana Muhammad? Zalika Muhammad, itu Muhammad. Ataupun man Muhammad. Kata, mana satukah Muhammad? Siapakah Muhammad? Disebut zalika Muhammadun, itu adalah Muhammad. Maka lafaz zalika digunakan untuk menunjukkan satu orang lelaki. Jadi lafaznya satu sahaja digunakan, sama ada depan ke, kedudukan depan ke, kedudukan atas ke, kedudukan bawah, dia menggunakan lafaz zalika. Ini dinamakan sebagai isim mabni. Mabni maksudnya daripada perkataan bina, iaitu statik, tak berubah. Untuk dua lelaki ini dia berbeza sedikit kerana ada slash, ada pilihan. Okay, satu zanika, satu lagi zainika. Okay, satu ada alif nun, satu ada ya nun. Okay, zanika ataupun zainika. Jadi di sini kalau kita nak menunjukkan kepada dua lelaki dan lelaki itu berada jauh daripada kita, maka lafaz yang digunakan adalah zanika. Itu adalah Muhammad wa Aliyun. Zalika Muhammadun wa Aliyun. Okay. Jadi di sini perlu dipilih berdasarkan ayat, berdasarkan kedudukan kalimah pada ayat. Kalau zalika digunakan untuk kedudukan depan, zainika digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Dalam konteks ini, maksudnya berlaku perubahan disebabkan kedudukan. Ini dinamakan kalimah mabni. Kalimah mabni. Maksudnya statik. Statik. Mabni pula, mu'rab. Ini namakan mu'rab. Berubah. Silap. Berubah. Mabni. Saya memperkenalkan mu'rab.
Ini mu'rab. Maksudnya dia berubah. Dia bukan statik. Maksudnya, pada satu kedudukan gunakan zanika, pada satu kedudukan guna zainika. Okey. Kemudian yang terakhir adalah ulaika. Ulaika adalah isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan dekat dan dia menunjukkan kepada ramai orang. Ramai orang. Ulaika. Di sini merujuk kepada lelaki. Ulaika digunakan satu lafaz sahaja, sama ada kedudukan depan atau kedudukan atas atau kedudukan bawah, menggunakan perkataan ulaika. Ini dinamakan sebagai mabni. Contoh kita sebut ulaika muttaquna. Ulaika muttaquna. Mereka itu merupakan orang-orang bertakwa. Kita tengok satu jamaah, 3 orang dan ke atas, mereka ini nampaknya time solat, dia orang solat. Tapi kemudian dia tak cakap banyak, tak cakap benda-benda yang lara. Banyakkan bercakap benda-benda yang baik. Tidak mengambil benda-benda yang diharamkan. So kita kata, ulaika muttaquna. Mereka itu merupakan orang yang bertakwa. Jadi kita menggunakan lafaz ulaika, mereka itu merupakan orang yang bertakwa. Maka kita menggunakan lafaz ulaika untuk menunjukkan kepada orang yang bertakwa. Okay. Kemudian yang terakhir kita bincang tentang kaum perempuan dengan jaraknya jauh, dan kita melihat kepada bilangan. Jika kita nak membincangkan, nak menunjukkan kepada seorang perempuan dan perempuan itu dekat. Contohnya tilka muslimatun, itu adalah muslimah. Kita pergi satu tempat yang gharib, yang pelik tempat tu, yang jauh, yang tak biasa. Kita nak lihat seorang perempuan yang memakai pakaian muslimah. Jadi kita kata tilka muslimatun, itu adalah muslimah. Okey, jadi kita menggunakan lafaz tilka untuk menunjukkan kepada seorang perempuan. Jadi tilka di sini, kalau kita lihat dia meletakkan satu kalimah sahaja, sama ada pada kedudukan depan ataupun kedudukan atas atau kedudukan bawah, maka tilka ini dinamakan sebagai mabni statik. Yang kedua, kita melihat kepada menunjukkan 2 orang perempuan, sama ada ta nikah ataupun tai nikah. Ta nikah ataupun tai nikah. Jadi kalau kita nak menunjukkan kepada 2 orang muslimah, kita pergi satu tempat, kita nampak 2 orang muslimah, dia pakai hijab dan sebagainya, kita sebut ta nikah muslimatani. Ta nikah muslimatani, itu adalah 2 orang perempuan muslimah. Ta nikah. Maka dalam ini dia ada pilihan. Satu ta nikah, satu tai nikah. Waktu bila ta nikah pada kedudukan depan. Pada kedudukan depan, dan tai nikah pada kedudukan atas atau bawah. Ini dinamakan sebagai isim mu'rab, iaitu berlaku perubahan. Isim mu'rab. Yang terakhir ulaika, sama dengan lelaki. Lafaznya sama, ulaika, lelaki pun ulaika. Ulaika ini menunjukkan kepada ramai perempuan muslimah. Okey. Maka kita nak sebut, kita nak menunjukkan kepada satu kumpulan muslimah, yang memakai hijab, yang memakai semua pakaian menutup aurat, kita sebut ulaika muslimatun, itu adalah kaum muslimat. Maka lafaz yang digunakan ulaika untuk menunjukkan perempuan ramai dan menunjukkan perempuan itu jauh. Dia bukan berada dekat dengan kita. Maka lafaznya satu sahaja digunakan, sama ada depan, atas atau bawah masih digunakan satu lafaz saja, ulaika, ini dinamakan mabni. Ini dinamakan sebagai mabni naqtus statik. Okey, boleh? Kalau ada diagram, boleh lihat pada warna pink A. Nanti insya-Allah pada praktikal ayat Quran, kalau ada, kita akan gunakan isim isyarah ini. Macam mana kita nak gunakan isim isyarah. Baik. Kita
Kita beralih kepada perbincangan ayat yang kita habis hari itu, ayat ni. Ke surat 66. Okey, baik. Hari itu kita bincang walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Okey, mereka yang beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau ni Muhammad, wama unzila min qabl, dan mereka beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah. Jadi kita bincang sampai sini. Perbincangan apa ni? Adalah perbuatan-perbuatan orang yang bertakwa. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang yang bertakwa. Okay. Iaitu antaranya mereka beriman dengan Al-Quran. Okay. Seperti mana para sahabat yang pernah menganut agama Nasara, pernah beriman ataupun menganut agama Nabi Isa AS. Kemudian apabila bertemu dengan Rasulullah, mereka terus beriman kepada Rasulullah. Dan wama unzila min qablik, iaitu orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi beriman dengan Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Baik. Dan satu lagi sifat orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Di sini kita bincang. Di sinilah yang kita akan bincang pada pagi ini. Okey, baik. Pertama, wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Okey, pertama, wow. Dan. Sini diletak perkataan serta. Dan pun boleh, serta pun boleh. Dan di sini dinamakan sebagai ataf. Ataf ini maksudnya dia menyambung. Lafaz ataf ini dia menyambung, iaitu ada lagi perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertakwa. Ada lagi perbuatan orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Dan bil akhirah, kepada hari akhirat. Mereka yuqinun, mereka beriman. Okey. Jadi di sini diletakkan pertama huruf ba, B. B ini adalah haraf jar. Okay, selepas haraf jar mesti isim. Itu yang kita ingat pengajian yang lepas. Okay, selepas haraf jar pasti isim. Mesti kalimah isim. Dan kalau kita lihat di sini, al-akhirati adalah kalimah isim. Okay, pertama kerana dia ada alif lam. Pertama kerana dia ada alif lam. Kedua adalah kerana dia berada selepas haraf jar. Itu yang alamat, tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah ia berbaris bawah. 3 tanda kat sini. Yang menetapkan dia adalah kalimah isim, bukan kalimah fi'il dan bukan kalimah haraf. Dia adalah kalimah isim. Ada tiga tanda di sini. Okey. Selepas haraf jar, kalimah ini al-akhirah ini dinamakan isim majrur. Isim majrur. Satu istilah yang digunakan oleh ulama bahasa. Ulama tata bahasa, selepas haraf jar mesti isim majrur. Apa maksud isim majrur? Isim yang dibaris bawahkan. Isim yang dibaris bawahkan. Siapa yang membaris bawahkan? Haraf jar tadi. Nanti kita akan bincang sekejap lagi. Isim yang dibaris bawahkan. Kita panggil isim majrur. Boleh? Wabil akhirah,
dan kepada hari akhirat. Okay. Hum mereka, okay, hum ni kita dah belajar. Masih ingat lagi? Kita panggil dhamir muttasil. Dhamir munfasil, maaf. Dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil. Okay, boleh lihat diagram. Okay. Yang ini. Hum, kat sini lah. Hum. Dhamir munfasil. Ada banyak contoh ni, tak pernah kita tak sapu contoh tu. Yang ini, hum. Ini lah, hum kan, kat sini. Huwa huma hum. Huwa dia seorang lelaki, dia seorang lelaki, huma mereka berdua lelaki, hum mereka. Itu mereka lelaki. Tapi di sini termasuk perempuan sekali. Kerana apa? Kerana perbincangan di sini berkaitan dengan orang yang bertakwa. Okay, orang yang bertakwa. Okay. Hum mereka. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil hum. Yuqinuna. Yuqinuna ni fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Maksudnya perbuatan yang menjadikan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa adalah meyakini adanya kehidupan akhirat. Fi'il mudhari'. Okay, macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Iaitu pertama ada huruf ya di depan. Ya. Ada ya di depan. Ya ini menjelaskan tentang pihak ketiga. Pihak ketiga. Dia ada huruf ya ataupun huruf ta. Ta ini biasa menunjukkan pihak kedua. Ada huruf nun. Pihak pertama saya, kami. Dan satu lagi adanya hamzah di depan. Alif hamzah. Kalau ada huruf ta, nun, alif, ya di depan ini, kita boleh sebut sebagai kita rasa ini kalimah fi'il mudhari'. Untuk peringkat awal macam tu. Okay, jadi ya ni menunjukkan pihak ketiga mereka. Sebab itu dia ada hum. Okay. Dan di sini yuqinuna ada huruf waw ni menunjukkan bilangan ramai. Ini saya perkenalkan sedang dulu fi'il mudhari'. Bilangan ramai. Sebab itu digunakan mereka. Waw ni menunjukkan 3 orang dan lebih lah. Waw. Yuqinun mereka beriman. Jadi hari akhirat di sini maksudnya selepas daripada kematian ataupun setelah daripada hancurnya alam ini. Itu disebut sebagai kehidupan akhirat. Kerana kehidupan dunia, selepas kehidupan dunia ini kita ada kehidupan alam barzakh. Alam kubur, dinamakan alam barzakh. Kemudian hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu untuk menghitung amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian dimasukkan sama ada di syurga atau di neraka. Bagi alam yang selepas dunia ini, sama ada alam barzakh ataupun alam dibangkitkan, maka itu dinamakan sebagai alam akhirat ataupun kehidupan akhirat. Okay, kehidupan akhirat. Jadi di sini yuqinuna, lafaz yuqinuna adalah fi'il mudhari' bermaksud yakin. Yakin di sini hendaklah 100% yakin. Jangan ada perasaan rasa-rasa. Rasa-rasa ada kot kehidupan akhirat. Jangan macam tu. Jadi rosak akidah. Boleh jatuh kepada kekufuran. Boleh keluar daripada agama. Sebab akidah ni perlu kepada yakin 100%. Yuqinun maksudnya yakin betul-betul memang ada kehidupan akhirat ini. Dan kita akan
menghadapinya hari akhirat ini semuanya. Jadi yakin ini maksudnya 100%. Jangan turun daripada 100, jangan turun daripada 100. 99 ke, 97 ke, 98 ke jangan. Naklah yakin betul-betul 100%. Okay, jadi orang yang bertakwa meyakini benar-benarnya ada kehidupan akhirat. Okay, boleh. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Sini kita akan jumpa isim isyarah. Baik. Di sini kata ulaika ala hudan. Apa maksudnya? Mereka itu ala hudan, tetap di atas petunjuk. Tetap mendapat petunjuk. Min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itu hum, mereka muflihuna, yang berjaya, orang-orang yang berjaya. Okey, baik. Pertama dimulakan dengan perkataan ulaika. Okey, ulaika di sini yang kita bincang tadi, iaitu inilah kita guna lafaznya. Okay, yang ini ulaika. Okay, ulaika. Okay, itu isim isyarah menunjukkan ramai. Baik. Kita lihat kembali ayat ini. Baik, ulaika di sini dimulakan dengan ulaika. Sebelum ni dia ceritakan tentang perbuatan-perbuatan orang yang bertakwa. Okay. Yang kedua di sini nak menceritakan tentang orang bertakwa lagi, tapi dalam sudut yang berbeza. Sebelum ni bincang tentang orang beriman, kemudian orang yang mendirikan solat, orang yang menginfakkan harta, orang yang berimankan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, kitab-kitab yang terdahulu, beriman kepada hari akhirat. Sekarang ni dia cerita tentang orang tersebut tapi dalam bentuk yang berbeza. Okay, jadi ulaika di sini dipanggil subjek perbincangan pada ayat ini. Okay, subjek. Jadi subjek dalam bahasa Arab, kalau kedudukannya subjek, maksudnya tempat perkara nak dibincangkan yang disebut sebagai subjek, maka kedudukannya depan. Jadi lafaz yang digunakan pun sama, ulaika. Dia tak guna ulaiku. Tak guna ulaiku, tak guna macam itu. Dia guna ulaika sahaja. Ini kerana apa? Kerana ia adalah, saya sebutkan tadi, mabni. Kalimah statik. Sebab dia subjek. Benda yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang mereka itu. Mereka orang yang bertakwa. Siapa predikat dia? Ala hudan. Ini predikat dia lah. Nanti kita akan bincang predikat. Okay. Predikat. Tapi predikat sini dia bermula dengan haraf jar. Mereka itu tetap di atas petunjuk. Okay. Mereka itu merupakan tetap di atas petunjuk. Ala haraf jar. Selepas haraf jar mesti isim. Jadi di sini isimlah hudan ada tanwin. Maka di sini isim. Petunjuk. Petunjuk ini daripada mana? Adakah daripada kita sendiri? Adakah kita mendapat petunjuk dengan kita cipta sendiri? Petunjuk itu tak. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Petunjuk ini mesti daripada Allah. Okay? Mesti daripada Allah. Tak boleh kita buat sendiri petunjuk ataupun kita nak bagi petunjuk kepada anak kita supaya dia berubah. Tak, petunjuk ni daripada Allah. Cuma kita boleh usaha untuk dakwah mereka, untuk cakap benda-benda baik kepada mereka, untuk menasihati mereka. Tetapi petunjuk itu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ini haraf jar.
Okay, harf jar. Rabbi. Okay, ini kalimat isim. Okay, kalimat isim. Dan kalau kita lihat pun dia berbaris bawah. Dia Rabbihim. Untuk hudan ni dia agak complicated sebab dia ada berlaku perubahan pada kalimah hudan. Kerana ada ya di belakang ataupun ada alif maksurah. Jadi kita tak bincang inilah kerana dia sangat complicated. Okay. Jadi di sini kalau kalimah yang okey, tak ada haraf haraf mat, tak ada macam alif waw ya, dia tak ada huruf sakit, huruf sehat semua macam min rabbihim, maka kita nampaklah min rabbihim. Rabbi ni baris bawah. Okay, sebab apa dia baris bawah? Kerana dia berada selepas min. Okay, dia berada selepas min. Ini panggil isim majrur. Isim majrur. Jadi min rabbihim, okay, dari Tuhan mereka. Rabbi ni Tuhan, dia tidak ada alif lam, dia tidak ada tanwin, dan selepasnya, selepas Rabbi ni dia bercantum dengan him. Dia bercantum dengan him. Maka Rabbi ini dipanggil mudhaf. Sandar. Tuhan siapa? Tuhan mereka. Okay, Tuhan orang yang mutakin tu. Okay. Kemudian him dinamakan sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okay, mudhafun ilaih. Rabbi mudhaf, him mudhafun ilaihi. Okay, boleh? Jadi di sini Allah Ta'ala nak cerita apa? Nak cerita mereka yang muttaqin tadi, yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah perkara ghaib, semua itu, okay, sebenarnya mereka itu sentiasa berada dalam petunjuk daripada Allah. Jadi kita dapat melaksanakan ibadah ini adalah petunjuk daripada Allah. Jadi tak ada petunjuk ini, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Itu maksud di sini. Okay. Jadi apa-apa pun amal ibadah yang kita buat, maka pandanglah itu daripada petunjuk Allah Ta'ala. Bukan daripada kekuatan, daya, upaya kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kita melakukan ketaatan ataupun menjauhi daripada kemaksiatan illa billah. Melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita pegang situlah dalam ibadah kita. Barulah tidak ada perasaan riak, takabur dan sebagainya. Kemudian wa ulaika humul muflihuna. Wa ulaika humul muflihun. Okey, waw ini apa? Jadi sambung lagi. Pertama, Allah Ta'ala menyatakan mereka ini berada di dalam petunjuk Allah. Kemudian Allah Ta'ala nak jelaskan lagi berkenaan dengan orang yang muttaqin. Waw dipanggil wawul ataf. Itu ataf. Ataf kepada ulaika ala hudan min rabbihim. Ini cerita berkenaan dengan ulaika lagi tapi dalam bentuk yang berbeza. Okey, ulaika samalah, dia adalah subjek. Subjek perbincangan dalam ayat ini. Apa yang Allah Ta'ala nak cerita tentang ulaika, mereka itu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala katakan lagi, hum, mereka itulah. Satu, mereka itu, hum, mereka lah. Diulang pula mereka. Ulaika, mereka itu. Hum, mereka lah. Ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Kenapa diulang macam ni? Untuk penguat. Untuk Allah Ta'ala menyatakan orang-orang inilah sebenar-benarnya orang yang berjaya. Sebab itu dia datangkan ulaika humul muflihun. Hum pun didatangkan sekali. Sebenarnya kalau kita sebut ulaikal muflihun, sudah komplit. Sudah sempurna ayat itu. Mereka itu muflihuna, orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Sudah ayat itu sudah okey.
Sudah difahami, sudah konkret. Tapi Allah Ta'ala nak menjelaskan tentang orang ini benar-benar dalam keadaan berjaya. Maka didatangkan hum. Hum ini dinamakan subjek kedua. Subjek kedua. Okay, subjek kedua. Jadi subjek kedua ni didatangkan ini adalah untuk menguatkan ulaika. Untuk menjadikan statement ini iaitu mengkhususkan orang yang bertakwa itu memang sebenar-benarnya berjaya. Itu maksud ayat. Kemudian al-muflihuna. Al-muflihuna, orang-orang yang berjaya, kalimah isim ada alif lam. Dan kalimah apakah al-muflihuna? Ini predikat. Ini benda yang Allah Ta'ala nak jelaskan tentang orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, iaitu muflihun. Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Iaitu mendapat syurga Allah Ta'ala. Mendapat redha Allah Ta'ala. Mendapat rahmat Allah Ta'ala. Itu orang yang berjaya, muflihuna. Okay, muflihuna kalimah apa? Kita dah belajar sebelum ini. Masih ingat lagi? Kalimah. Tengok diagram. Masih ingat? Okay, iaitu jamak muzakkar salim. Okay, ini kalimah ini. Okay, ada waw dan nun di belakang. Okay, tadi ada muflihuna, ada waw dan nun di belakang. Ini. Kenapa tak guna muflihina? Digunakan muflihuna, ada waw dan nun. Iaitu kalimah jamak. Ini jamak, saya sebut dia jamak muzakkar salim. Okay, dia sama ada ya dan nun di belakang atau ada waw dan nun di belakang. Okay, waw dan nun tu sebelumnya tu baris depan. Muflihuna. Dia tak baca muflihina. Dia baca muflihuna. Okay, di sini waw dan nun di belakang. Kita ingat waw ini menunjukkan ramai dan kedudukan depan. Okay, kalau ya nun, ya atas atau bawah. Dan menunjukkan ramai. Ya itu menunjukkan ramai. Okay. Okay, di sini, kenapa digunakan yang ini? Kerana ayat ini membincangkan berkenaan ataupun dia menjadi predikat. Okay, dia menjadi predikat. Maksudnya perbincangan tentang mereka ini, yang Allah Ta'ala nak jelaskan mereka itu, apa yang Allah Ta'ala nak cerita tentang mereka itu? Berjaya. Ini paling penting lah. Yang inilah yang menjelaskan tentang ulaika. Jadi ulaika ni apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan? Dia subjek. Subjek perbincangan dalam ayat ini. Apa yang Allah Ta'ala nak jelaskan? Muflihuna. Mereka itu orang-orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan akhirat. Jadi kita semua nak ni lah muflihun. Ada orang yang hidup nak gagal. Semua nak berjaya. Maka berjaya yang hakikinya seperti mana yang Allah Ta'ala jelaskan tadi. Okay. Selesai pada perbincangan ini. Okay, kalau muflihuna, kalau seorang yang berjaya, seorang sahaja yang berjaya, tadi al-muflihu. Okay, al-muflihu. Ini kalau seorang. Okay, kalau seorang, kalau kita bincang seorang, tapi ini bincang ramai. Sebab tu digunakan ulaika. Ulaika kan menunjukkan ramai. Okay. Kalau dua orang, al-muflihan. 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 Ini kalau dua orang. Kalau ramai, al-muflihuna. Okay, al-muflihuna. Okay. Baik, kita akan beralih kepada perbincangan yang lain. Kalau ada soalan, ditanya. Baik,
Sekarang ni kita akan masuk tentang haraf jar. Di muka surat yang berikut tentang haraf jar, muka surat 68. Jadi haraf jar ini perbincangannya kita pertama kena mengenal pasti. Apakah ia haraf jar? Apakah kalimah-kalimah yang termasuk di dalam haraf jar? Itu pertama. Dan kita mesti tahu tentang fungsi haraf jar. Okay? Dan kita mesti tahu dia punya makna-makna dia. Makna-makna haraf jar. Pertama kena kenal min, ala, bi, ila, fi, ka, an, rupa, li. Pertama. Kemudian tahu fungsi dia. Fungsi dia selepasnya adalah kalimah isim. Okay? Dan yang seterusnya kita mengenal pasti beberapa makna-makna yang ada yang tertera di sini. Okay, seperti daripada atas ke bawah, dengan ke kepada, okay, pada, di dalam seperti, daripada, tentang, jarang sekali, kerap sekali, kerap, kepada, bagi, untuk, milik. Macam itulah. Kita mengenal pasti sedikit-sedikit tentang makna-makna kalimahnya. Baik. Pertama kita akan bincang surat 68. Ini tentang haraf jar. Jadi antara kalimah-kalimah haraf jar, jadi dia letak sebahagian sahaja, sebenarnya ada banyak lagi haraf jar, tetapi ini untuk memudahkan peserta-peserta baru untuk mengenal haraf jar. Contoh min, ala, bi, ila, fi, ka, an, kubali. Ini adalah bilangan-bilangan haraf jar yang digunakan, yang banyak digunakan dalam Al-Quran. Okay. Kedua, kita kena faham bahawa haraf jar ini dia ada dua kalimah, satu haraf, satu jar. Haraf bermaksud kalimah yang bukan isim dan bukan fi'il. Okay, haraf adalah suatu kalimah yang bukan isim dan bukan fi'il. Itu yang pertama. Kemudian jar. Jar ini maksudnya baris bawah. Itu maksud jar. Okay. Jadi bila kita cantumkan dua haraf jar ini, iaitu haraf, dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia adalah kata tugas, yang mana tugasnya membaris bawahkan kalimah selepasnya. Okay. Iaitu kalimah haraf jar ini, iaitu digunakan untuk membaris bawahkan kalimah selepasnya. Contoh, min, ma'in. Min, ma'in. Okay, ma'in. Jadi ma'in ini kena baca baris bawah. Kerana apa baca baris bawah? Kerana kenapa baca baris bawah ma'in? Kerana min. Min ini adalah haraf jar, haraf yang membaris bawahkan kalimah isim. Okay, jadi tugas dia adalah membaris bawahkan kalimah selepasnya. Okay, membaris bawahkan kalimah selepasnya. Itu fungsi tentang haraf jar. Okay, fungsi tentang haraf jar. Baik. Okay, boleh? Okay, dan isim ini, isim ma'in ini, dinamakan dia isim majrur. Ini istilah dia, isim majrur. Kalau tak ingat tak apa. Nanti saya ulang lah. Ulang. Jumpa je saya ulang. Jumpa je saya ulang. Cuma saya bagi pendedahan dulu. Okay, saya bagi pendedahan dahulu. Pendedahan dia lah. Pendedahan dia punya formula dia. Bila kita praktis dalam Al-Quran, saya akan ulang. Okay. Jadi isim yang berada selepas haraf jar dipanggil isim majrur. Isim majrur adalah isim kata nama, majrur dibaris bawahkan. Maksudnya ma'in ini macam seolah-olah diwajibkan baca baris bawah. Ma'in seolah-olah boleh kita kata dia wajib baca baris bawah
Kerana apa? Kerana sebelumnya itu ada haraf jar. Okey, isim itu seolah-olah kita boleh sebut dia wajib dibaca dengan baris bawah disebabkan adanya haraf jar. Maksudnya dia tak ada pilihan lain dah. Bila ada min, kalimah selepasnya itu tak boleh nak baca baris atas dan tak boleh nak baca baris depan, melainkan kena baca baris bawah. Itu maksud isim majrur. Dia seolah-olah tak ada choice. Saya nak baca baris depan tak boleh kerana ada min. Saya nak baca baris atas tak boleh kerana ada min. Itu dipanggil isim majrur. Okey, boleh? Kemudian kita lihat kepada min. Kita lihat kepada min dari ataupun daripada. Sebahagian kegunaan min ini adalah bermaksud permulaan. Adalah bermaksud permulaan. Contoh. Contoh saya buat ayat. Permulaan. Saya nak besarkan. Contohnya safartu saya telah bermusafir minal Madinah saya telah bermusafir dari Madinah. Saya bermusafir dari Madinah. Maksudnya permulaan musafir saya adalah bermula dari Madinah. Itu min digunakan sebagai permulaan. Okey. Ilal Makkati. Contoh. Saya telah bermusafir dari Madinah ke Mekah. Jadi daripada mana saya start? Daripada Madinah. Itu dipanggil min permulaan. Okey, permulaan. Okey, ataupun bermaksud sebahagian. Okey, sebahagian. Contoh ayat yang kita pernah bincangkan, min itu sebahagian. Okey. Contohnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang sebelum ini kita bincangkan. Di mana haraf jarnya? Min. Ini min tambah dengan ma. Ini dia punya haraf jar. Haraf jar di sini min bermaksud sebahagian. Sebab itu diterjemahkan dan sebahagian harta. Sebahagian harta, wang. Razaqna yang telah kami rezekikan, anugerahkan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Jadi antara tanda orang bertakwa adalah menginfakkan sebahagian. Sebahagian ini bukan maksud separuh. Lihat 1/6 ke, 1/10 ke, itu panggil sebahagian. Okay, 1/2 ke, dia panggil sebahagian itu. Okay, dalam bahasa Arab ni sebahagian ni macam umum. Okay, umum lah. 1/2 ke, 1/3 ke, 1/4 ke, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10 ke, maksudnya sebahagian. Kita ada duit, ada sebahagiannya, kita infakkan kepada orang lain. Itu maksud min. Okay, min bermaksud sebahagian. Okay, baik. Itu antara sebagai contoh penggunaan min di dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya dia lebih luas lagi.
Okey, lebih luas penggunaannya. Tapi kalau kita bincang semua, maka dia banyak sangat maklumat-maklumat yang kita kena faham. Jadi banyak sangat, kita ambil sedikit sajalah untuk penggunaannya. Okay, jadi min tadi ataupun min itu semua selepas min dipanggil isim majrur. Okay, minal Madinah. Madinah tadi isim majrur. Ila isim majrur. Lepas ila, ilal makkati itu adalah isim majrur. Okay, kemudian ala. Ala apa yang disebut ala di sini? Atas ataupun ke atas. Okey, atas atau ke atas. Ini biasanya dimaknakan dengan suatu kedudukan. Contohnya, jalas tu saya telah duduk. Maksud jalas tu saya telah duduk. Duduk, kat mana saya duduk? Ala kursi. Di atas kursi. Alal kursi. Okey, alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Maka ala digunakan untuk menunjukkan satu kedudukan. Alal kursi. Maka kursi ini dinamakan isim majrur. Okey. Okey, antara makna dalam Al-Quran, ala ini digunakan benda-benda yang diwajibkan. Contoh kita guna ayat yang lain, ayat yang biasa, farada, Allah farada telah memfardukan, farada telah memfardukan. Siapa yang memfardukan? Allah Ta'ala telah memfardukan alal muslimin, ke atas muslim, apa yang difardukan? Muslimina digunakan ala. Memfardukan ke atas muslim as-salata. As-salata. Iaitu salat. As-salata. Telah memfardukan Allah Ta'ala ke atas tiap-tiap muslim. Maksudnya setiap muslim mesti salat. Okay, mesti buat benda ni. Apa itu? As-salata. Akan salat. Itu maksud penggunaan ala. Okay. Okay, kemudian B. B dengan. Okay, B dengan ini sebahagian maksud B adalah dinamakan isti'anah. Okay, isti'anah. Saya padam. Isti'anah ini maksudnya kita minta bantuan. Okay, kita minta bantuan. Isti'anah. Dengan bantuan ini kita boleh buat sesuatu. Dengan bantuan ini kita boleh buat perkara tersebut. Contoh, kata betul, saya telah menulis. Kata betul, saya telah menulis. Okey. Kata betul, saya telah menulis ar-risalah, suatu surat. Okay, saya telah menulis. Apa yang saya tulis? Risalah, satu surat. Satu surat bil qalami, dengan pen. Bil qalami. Ini panggil isti'anah. Isti'anah ni maksudnya dengan pen ini saya boleh menulis suatu surat. Kalau tanpa pen, saya boleh tulis tak? Saya tak boleh nak tulis. Jadi P ini dipanggil isti'anah, maksudnya dengan bantuan. Dengan bantuan pen, dengan penggunaan pen ini saya dapat menulis surat. Jadi contoh bismillah hari itu yang kita bincang, bismillahirrahmanirrahim. B itu juga dipanggil ba. Antara maksud ba adalah isti'anah. Maksudnya saya buat sesuatu perkara, bismillahirrahmanirrahim, dengan bantuan nama Allah yang Maha Pemurah
lagi Maha Pengasihan. Ataupun dengan bantuan Allah Ta'ala yang bersifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu ba' beristi'anah. Okey. Kemudian ila. Ila ini digunakan antaranya digunakan untuk menunjukkan ke ataupun kepada ataupun tempat kita tuju. Destinasi yang kita akan sampai. Destinasi yang kita akan sampai. Contoh yang tadi lah. Oh, sepatah. Okay. Yang tadi, safartu. Okay, safartu. Saya telah bermusafir. Bermula daripada mana? Minal Madinah. Madinati ila Makkata. Ilal Makkati. Okay. Baik. Maka di sini, kalau kita lihat ila. Okay, ila digunakan untuk ke ataupun kepada. Okay, ila ini digunakan menunjukkan kita punya destinasi kita. Tempat kita sampainya, penghujung kita sampainya di mana. Penghujung kita sampai tu di mana. Macam safartu ilal Madinati ilal Makkati, saya bermusafir bermula daripada Madinah. Mana penghujung saya punya musafir? Mekah. Jadi didatangkan dengan ila. Okay. Jadi Madinah ini dipanggil isim majrur, Makkah pun isim majrur kerana berada selepas haraf jar. Okey, itu kita punya perbincangan. Baik, kita lihat kepada yang lain. Fi menyatakan kedudukan pada di dalam. Okey, contohnya Zaidun ataupun Muhammadun fil masjid. Fil masjidi. Muhammadun, ini contoh dia kat sini. Muhammadun. Di mana Muhammad? Okay. Di mana Muhammad? Muhammadun fil masjidi. Di dalam al-masjid. Okay. Di dalam masjid. Muhammadun fil masjidi. Muhammad dalam masjid. Jadi menyatakan kedudukan sesuatu. Ya, sesuatu. Jadi Muhammad kat mana? Fil masjid, dalam masjid. Okay, ra'aitu Muhammadan fil masjid. Saya melihat Muhammad dalam masjid. Okay, baik. Ta digunakan untuk seperti, iaitu mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okay. Contohnya, kita katakan Muhammadun kal badri. Kita nak katakan Muhammad ni handsome, maka kita mengumpamakan Muhammadun kita bincang tentang Muhammad. Kita nak katakan handsome, macam mana nak kata dia ni handsome sangat? Jadi kita pun mengumpamakan Muhammadun kal badri, seperti bulan purnama. Kal badri. Kal badri. Kita baca baris bawah lah. Kal badri. Kerana apa? Kerana dia adalah kalimah berada selepas haraf jar. Haraf jar fungsi dia membaris bawahkan kalimah selepasnya. Okay, ataupun dinamakan al-badri sebagai isim majrur.
Jadi kita nak mengumpamakan Muhammad itu handsome-nya, macam mana nak describe Muhammad tu handsome, kita mengumpamakan Muhammad seperti bulan purnama. Bulan purnama ni cantik. Suka tengok. Cerah malam itu. Jadi diumpamakan Muhammad seperti bulan. Okay. Kemudian an. Okay, an ini pertama dari tentang dan ataupun daripada. Okey. Contohnya okay. Okay, contoh Aisyah dia bincang pasal Aisyah. Aisyah tatahaddatsu menceritakan membincangkan an mengenai nafsiha. Okey. Aisyah tatahaddatsu membincangkan apa? An tentang nafsiha, tentang dirinya. Nafsi ni maksudnya diri. Dirinya. Jadi Aisyah bercakap tentang dirinya. Jadi an di sini adalah disebut sebagai tentang ataupun mengenai. Inilah tentang. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Nanti dalam Quran adalah wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya mengenai al-anfal. Okey, harta-harta lebih al-anfal. Okay, macam mana nak buat? Okey, yas'alunaka 'anil anfal. Ataupun daripada. Okey, daripada daripada. Okey, an di sini ada satu perkara yang penting yang kita bincang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar ataupun belajar tentang hadis, selalu dengar perkataan an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, okey, an Aisyah, daripada Aisyah, okey, ataupun an Ummul Kalsum, daripada Ummul Kalsum. Jadi menggunakan lafaz an daripada hadis. Maka ulama menyebut an ini dia bermaksud daripada, kenapa tak gunakan min? Min pun daripada juga. Tapi dalam hadis digunakan an. Baik. Apa yang saya tahu, hadis ini daripada Rasulullah pertama. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertemu dengan Rasulullah dinamakan sahabat. Radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang bertemu dengan sahabat tetapi tak bertemu dengan Rasulullah dipanggil tabi'in. Tabi'in maksudnya orang yang mengikut. Tabi'in. Okey, radhiyallahu anhu. Okey, mereka adalah tabi'in, mereka bertemu dengan sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Okey, walaupun mereka hidup sezaman Rasulullah, tetapi jika tak bertemu dengan Rasulullah, hanya bertemu dengan sahabat sahaja, beriman, mati dalam keadaan iman, maka mereka adalah tabi'in. Okay, kemudian generasi yang bawah lagi dipanggil tabi'in. Tabi'in. Tabi'in ini maksudnya yang mengikut tabi'in. Itu generasi yang terpilih kan. Sebaik-baik generasi yang inilah. Tabi'in lebih tinggi, tabi'in lebih tinggi sahabat, kerana mereka bertemu dengan Rasulullah. Jadi hadis ni beginilah. Hadis ni begini. Okey, katakan sebelum daripada tabi'in ini ada lagi lah generasi selepas tabi'in.
Kita katakan ulama di sini. Jadi ulama ini dia menyatakan hadis. Okey, jadi ulama ni mengambil hadis daripada siapa? Dipanggil mengambil daripada generasi yang lebih baik. Okey. Jadi di sini digunakan an. Okay. Jadi hadis ulama ni mengambil hadis daripada tabi'in. Jadi digunakan an. Tak gunakan min. Okey. Kemudian tabi'in ambil hadis daripada tabi'in ambil dari hadis daripada tabi'in. Maka digunakan an. Okey. Tabi'in ambil hadis daripada siapa? Sahabat. Generasi yang terbaik. Dah tak ada generasi yang paling baik sekali. Yang paling lebih sekali daripada generasi-generasi yang ada di atas muka bumi ini adalah sahabat. Kerana apa? Kerana mereka bertemu dengan Rasulullah. Jadi, di sini panggil min. Ulama menyatakan hadis diambil daripada siapa? Tabi'in. Jadi, an apa ulama? Tabi'in. Siapa nama dia? Tabi'in yang ambil daripada siapa? Tabi'in. Tabi'in ambil daripada siapa? Sahabat. Sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi ini kegunaan an di dalam ilmu hadis. Dipanggil sanad kan? Ini dipanggil sanad. Okay, sanad. Sanad ni rantaian perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Daripada siapa dia ambil hadis itu sehinggalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh? Baik, seterusnya kita lihat kepada perbincangan an sesat rubba. Okay, rubba ni agak unik sedikit. Kerana apa? Kalau kita lihat dia punya terjemahan jarang sekali, kerap sekali. Sedangkan kerap dengan jarang ni benda yang bertentangan. Kenapa boleh gunakan rubah pada dua makna yang berbeza? Okey. Di sini kita kena lihat kepada situasi. Contoh. Okey, contoh lihat situasi. Contohlah. Kalau dibangi contohlah ra'aitu saya melihat rajulan. Ra'aitu bukan. Rubba rajulin selesai. Okay, rubba rubba ada guna lafaz rubba ni haraf jar. Lepas haraf jar mesti isim rajulin alimin. Ra'aituhu. Ra'aituhu. Okay. Katakan lafaz ni saya sebut dibangi. Bangi rubba rajulin. Rajulin ni lelaki, alimin yang alim, ra'aituhu saya telah melihatnya. Maka kalau saya sebut lafaz ini dibangi, rubba ni maksudnya kerap. Kerap sekali. Rajulin lelaki, alimin yang alim, ra'aituhu saya lihat. Saya telah lihatnya. Maksudnya di Bani ni ramai orang alim. Di masjid tu jumpa orang alim. Pergi masjid ni jumpa orang alim, lecturer, pensyarah, doktor, okey, ataupun mereka yang belajar di Mesir, belajar di mana-mana, di Morocco sebagainya. Jadi jumpa di Bani. Jadi saya sebut rubba rajulin alimin ra'aituhu. Kerap sekali saya lelaki yang alim saya jumpai. Saya lihat. Okey, saya lihat. Okey, ini kita guna rubba untuk maksudnya kerap sekali. Okey. Tetapi kalau benda itu jarang jumpa, maksudnya di kampung. Okey, di kampung
yang jauh daripada institusi pengajian, sama ada pondok ke jauh, sama ada madrasah ke, sama ada apa nama tu, universiti ke, masjid pun tak hidup. Tapi kita jumpalah seorang orang alim. Maka kita sebut rubba rajulin alim. Sama je lafaznya, rubba rajulin alimin ra'aituhu. Jarang sekali. Tapi maksudnya jarang sekali. Jarang sekali lelaki yang alim saya nampak. Banyak ke orang tak ada ilmu lah yang saya jumpa dekat kawasan itu. Kerana apa? Kerana institusi pengajian untuk menaik tarafkan ilmu masyarakat tak ada. Tapi dibagi banyak. Jadi rubba rajulin alimin ra'aitu, maksudnya kerap sekali lelaki yang alim saya lihat. Itu maksud daripada rubba. Walaupun mempunyai maksud yang kontradik, tetapi lihat kepada situasi yang digunakan. Lihat kepada keadaan tempat yang digunakan. Kalau kawasan itu memang banyak institusi pengajian agama ataupun melahirkan orang-orang yang alim, maka kita gunakan rubba itu bermaksud kerap sekali. Kalau di situ memang tak ada universiti pun, tak ada pengajian, okay, sekolah pun susah jumpa, maka rubba itu maksudnya jarang sekali. Okey, boleh? Okay, yang terakhir adalah li. Li ni maksudnya kepada, bagi, untuk, milik. Banyak sangat maksudnya, kita ambil satu je. Maksudnya milik. Okay, milik. Kita katakan al-baitu, rumah itu, li Muhammadin, milik Muhammad. Li Muhammadin. Okay. Li ni maksudnya milik. Milik Muhammad. Jadi li ni dia panggil li milki. Maksudnya memilik. Milik. Okay, milik. Kalau ar-risalatu, al-hadiyatu, al-hadiyatu, hadiah. Al-hadiyatu, hadiah. Li Muhammadin. Hadiah ini milik Muhammad. Untuk Muhammad. Sorry. Li Muhammadin. Okay. Al-hadiyatu li Muhammadin. Hadiah ini untuk Muhammad. Ataupun bagi Muhammad. Boleh. Untuk Muhammad. Al-hadiyatu li Muhammadin. Hadiah untuk Muhammad. Hadiah ini untuk Muhammad. Itu dia punya kegunaan dia lah. Jadi semua baris bawah lah. Li Muhammadin. Al-hadiyatu li Muhammadin. Kenapa baca Muhammadin? Sebenarnya kerana ada perkataan li. Okey, boleh? Kita lihat kepada contoh. Okay, jadi di sini ada lagi haraf ataf. Okey, ada lagi haraf-haraf lain lah. Ada ataf, istinaf. Yang ini kita bincang nanti. Kita lihat kepada penggunaannya haraf jar ini pada ayat Al-Quran. Kalau ada buku boleh lihat muka surat 70. Baik. Dalam muka surat 70 didatangkan contoh minal jinnati wan nasi. Okey, minal jinnati wan nasi. Baik, pertama perbincangan di sini adalah kalimah min. Okey, kalimah min. Itu dari. Okey. Jadi ayat dia auzubillahi minasyaitonirrajim minal jannati wan nasi. Jadi min haraf jar. Dari jin dan manusia. Satu min haraf jar. Haraf jar. Kemudian al-jinnah
kalimah isim, mesti kalimah isim. Sebab selepas haraf jar mesti isim. Jadi tanda isim dia adalah alif lam berada selepas mim, kemudian berbaris bawah. Al-jinnah. Al-jinnati ini adalah kalimah isim. Nama isim ini adalah isim majrur. Apa maksud isim majrur? Di baris bawahkan. Siapa yang membaris bawahkan? Min. Kerana ada min inilah dibacakan al-jinnati. Al-jinnati. Adakah daripada jin sahaja? Wan nasi. Sini dia panggil ataf. Ataf menghubungkan manusia dan jin. An-nasi adalah kalimah isim, ada alif lam dan berbaris bawah. Berbaris bawah an-nasi ini dia ikut baris pada al-jinnah. Kerana apa? Kerana dia ada huruf waw di tengah-tengah. Ada waw di sini. Ada waw ini yang mana dia ataf, dia menghubungkan kalimah jinnah dengan kalimah an-nasi. Maka an-nasi ini dia kena ikut follow al-jinnah. Al-jinnah. Dia kena follow. Sebab itu barisnya sama. Maka an-nasi kalimah isim ada alif lam dan berbaris bawah. Baik. Perbincangan apa di sini? Pertama berkenaan dengan was-was. Satu, lintasan yang berlaku kepada manusia. Okay. Jadi lintasan itu sama ada berlaku daripada kalangan jin, iaitu was-was. Was-was itu ataupun dipanggil lintasan ataupun was-was itu terbit daripada kalangan jin ataupun kalangan manusia. Jadi manusia pun boleh mewaswaskan orang. Jadi was-was ini daripada jin adalah secara tersembunyi. Datang bisikan, datang lintasan secara tersembunyi. Itu daripada jin. Kerana ini kalau kita lihat ada hadis yang mengatakan setiap daripada anak Adam itu adanya qarin, adanya jin bersama dia yang mana dia menghiasi pada perkara-perkara mungkar. Jin ini yang membisikkan ataupun yang melintaskan, yang mewaswaskan manusia kepada perkara-perkara mungkar. Kerana apa? Kerana dia menghiasi perkara-perkara mungkar itu dipandang seronok. Itu adalah was-was. Sedangkan perkara mungkar ini dipandang jijik dari sudut, dipandang keji dari sudut syarak, dipandang keji dari sudut fitrah, dipandang keji dari sudut akal. Tetapi yang menghiaskan ini adalah daripada was-was yang terbit daripada jin. Dan manakala was-was ini juga terbit daripada manusia, iaitu daripada kata-kata manusia. Jadi secara zahir disebut perkara mungkar. Contohnya minum arak. Minum arak ni tak apa. Kerana bisnesnya bagus. Ramai mendapat tarikan orang ramai. Dia kata macam tu. Bisnes arak ini. Okay. Contohnya buat tempat judi sebagai contoh. Tempat judi tak apa. Kerana ekonominya baik contoh. Ataupun orang kata pergi ke contohnya disco untuk menenangkan fikiran. Itu semua adalah dipanggil was-was. Was-was secara zahir sehingga melekat, sehingga membawa kepada hati manusia. Sehingga membawa kepada hati manusia. Jadi benda-benda mungkar itu dihiaskan kepada benda-benda yang baik. Itu dipanggil lintasan ataupun was-was yang terbit daripada jin dan manusia. Kemudian ulama membincangkan dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan ataupun menyebut jin dahulu baru manusia. Menyebut jin dahulu kemudian baru manusia. Kenapa?
Kerana dalam ayat lain ada juga Allah Ta'ala menyebut manusia dahulu dan jin pada perbuatan yang sama. Ini was-was ni terbit daripada jin dan manusia. Tetapi dimulakan jin dahulu baru manusia. Kerana apa? Kerana ulama mengatakan asal kepada was-was ini terbit daripada jin. Asal perbuatan was-was ini mewaswaskan manusia ini adalah terbit daripada jin. Barulah dia terbit kepada manusia. Barulah manusia juga menerbitkan perbuatan was-was. Kerana dalam ayat lain ada Allah Ta'ala menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Demikianlah kami menjadikan setiap nabi itu ada musuh. Musuh di kalangan syaitan, iaitu daripada ins, daripada manusia dan daripada jin. Disebut manusia dahulu baru jin. Kerana apa? Kerana dalam urusan kenabian ini, orang yang kuat menentang Nabi adalah di kalangan manusia. Barulah jin. Sebab itu dia mulakan dengan manusia dahulu, barulah dia menyebut tentang jin. Tapi dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyebut jin dahulu dan manusia kerana asal perbuatan was-was yang ada di dalam hati manusia adalah diterbitkan oleh golongan jin. Barulah manusia. Baik. Kalau kita lihat di sini, perkataan min asalnya min sahaja. Nun ini mati. Nun ini mati. Tapi dalam ayat ini, dia membariskan atas minal. Okay? Dia asalnya min. Kita belajar tadi pun min. Kalau tuan-tuan pun kalau sebut tentang haraf jar, sebut min dan sebut minang. Okay? Kerana asalnya adalah min. Okay? Tetapi dalam ayat Quran ini, dibariskan dengan baris atas kerana ada sebab. Okay? Dia bariskan dengan baris atas ada sebab. Jadi baris yang diletakkan atas ini bukan baris asal. Baris yang ada sebab. Diletakkan baris atas. Yang ini memang baris betul. Ini baris asal dia. Dia mesti mati. Okay? Apabila kita jumpa dengan baris atas ini, dia berbaris kerana adanya sebab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar haraf jar ini, jangan sebut haraf jar minang. Salah satu haraf jar adalah minang. Macam mana ada minang ni? Minal jinnati wan nas. Ini salah. Okey? Salah apabila kita kata haraf jar minang. Haraf jar adalah min. Kerana baris mati itu adalah baris asal dia. Tetapi baris diletakkan baris atas ini kerana ada sebab tertentu. Kerana ada sebab tertentu kerana bertemu dua mati. Okay. Satu min. Okay. Min nun mati. Kemudian al-jinnah. Okay. Al-jinnah. Okay. Al-jinnati. Lam juga mati. Nun mati dan lam mati. Okay. Jadi orang Arab agak sukar untuk sebut mil jinnati. Mil jinnati. Mil jinnati. Kalimah apa mil? Kalau kita tidak melihat kepada mushaf, dibaca dengan begitu saja. Mil jinnati. Jadi orang akan bertanya, kalimah apa mil? Mi itu. Okay? Jadi di sini bertemu dua mati. Maka apabila kita baca terus, kita telah tidak memberi hak kepada kalimah min. Pada kalimah min. Kerana nun itu tidak disebut. Okey, kerana kalimah nun ini tidak disebut. Dan orang Arab pun susah untuk baca apabila bertemu dua yang mati. Nun mati dan lam mati. Kerana hamzah wasal ini tidak boleh disebut. Kerana apa? Kerana ada kalimah sebelumnya. Jadi hamzah wasal hanya dibunyikan apabila kita memulakan bacaan tersebut. Sekali dia dah ada perkataan min. Ada dah perkataan min. Tetapi dua mati pula. Maka di sini ulama menyebut dalam haraf jar min ini
Apabila bertemu dua mati, nun mati dan kalimah selepasnya mati, maka di sini dengan diubahkan dengan baris atas. Diubahkan dengan baris atas. Asalnya baris mati, tetapi oleh kerana bertemu masalah begini yang tidak boleh dibaca, maka untuk haraf jar mim diubahkan daripada baris mati nun itu kepada baris atas, minal jinnati. Minal jinnati. Itu sahaja pada perbincangan. Jadi kita ingatlah jinnati itu adalah isim majrur, isim yang dibaris bawahkan. Min haraf jar. Itu kita punya perbincangan utama dalam ayat ini. Jadi soalan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan. Baik. Kalau tidak ada soalan, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap ataupun tidak menjelaskan dengan baik. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.